Saya Muhammad Anas Asnawi bin Hassan. Nombor kad matrik 204603. Nama saya Hayus Fazatul Khazira binti Abdul Halim. Nombor matrik saya 203787. Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazwina Farisha binti Awam Muhammad. Matrix number 202105. Nama saya Nur Syazwani binti Dehru Raji dan nombor matrik saya 201878. Nama saya Nur Azmira binti Sali dan nombor matrik 202321. Hai, nama saya Muzamila binti Sadat dan nombor matrik saya 202629. Hai, nama saya Siti Fatimah binti Muhammad Tua. Nombor matrik saya 203500. Dan saya akan terus masuk kepada pengenalan tentang kewujudan pelbagai aliran sekolah memberi kesan kepada hubungan etnik di negara kita ini. Okey, seperti kita sedia maklum, negara kita ni terdapat banyak etnik dan kaum seperti kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan lain-lain kaum. Disebabkan negara kita ni mempunyai lebih daripada satu kaum, maka tugas kerajaan dan pemerintah sememangnya berat kerana demi memastikan keharmonian dan kestabilan negara kita ini supaya tidak timbulnya isu perbalahan kaum seperti yang pernah berlaku pada 13 Mei 1969. Namun dalam beberapa tahun kebelakangan ini timbulnya isu antara tentang sekolah pelbagai aliran ataupun sekolah vernacular ni menjadi penyebab dan isu pada masalah perpaduan kaum. Okey, apa itu sekolah vernacular? Sekolah vernacular ni bermaksud sekolah yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing seperti sekolah jenis kebahasaan Cina ataupun sekolah jenis kebahasaan Tamil. Disebabkan sekolah ni menggunakan bahasa ibunda masing-masing, maka dia menggunakan silibus daripada negara asal. Kemudian lebih menjadi masalah besar apabila ramai yang menentang penubuhan sekolah wawasan. Okey, apa itu sekolah wawasan? Sekolah wawasan ni adalah satu sistem sekolah, satu aliran. Maksudnya tidak ada sekolah jenis kebahasaan Cina ataupun Tamil. Semua belajar dalam kawasan sekolah yang sama. Tetapi bukan semua yang menyokong. Dan kerana mereka ni tidak menyokong sebab mereka mengatakan bahawa kewujudan sekolah wawasan ini akan mematikan budaya dan adat resah sesuatu kaum yang telah diamalkan sejak dari dulu lagi. Jadi dalam kajian ini kita akan tengok bagaimana responden tentang kewujudan sekolah vernacular ataupun pelbagai aliran ini, adakah ia betul-betul memberi kesan kepada masalah perpaduan kaum ataupun sebaliknya. Daripada projek ini, kami telah memperolehi dua objektif. Objektif yang pertama iaitu mengenal pasti penerimaan masyarakat tentang kewujudan sekolah pelbagai aliran, dan objektif yang kedua adalah mengenal pasti kewujudan sekolah pelbagai aliran terhadap hubungan etnik. Okey, tujuan kami memilih objektif ini adalah untuk memastikan adakah sekolah vernacular ini menyebabkan punca berlakunya masalah kepada kaum ataupun kami merasakan sekolah vernacular ini sebenarnya tidak mempunyai masalah, tetapi ianya cuma agenda oleh pemimpin ataupun ahli politik. Seterusnya masuk kepada metodologi. Metodologi merupakan ilmu tentang cara dalam penyelidikan ilmiah ataupun ilmu tentang menjalankan penelitian. Okey, dalam metodologi ini juga kami telah membincangkan mengenai reka bentuk kajian, sampel kajian, cara pengumpulan data dan proses dan mempersembahkan data. Di dalam bahagian metodologi juga terdapat reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian ini adalah untuk berfungsi sebagai panduan kepada penyelidik untuk mengumpul data dan teruskan kepada instrumen kajian. Melalui instrumen kajian, kami telah menggunakan dua kaedah kajian iaitu kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif. Melalui kaedah kuantitatif, kami sekumpulan telah menggunakan platform Google Form kerana memudahkan responden untuk membuatnya. Melalui kaedah kualitatif pula, kami sekumpulan telah menggunakan instrumen rujukan. Hal ini pekaji memperolehi pelbagai sumber daripada internet, surat khabar dan buku rujukan. Hal ini kami dapat memastikan rujukan sebagai panduan untuk mendapatkan maklumat. Selain itu, terdapat juga sampel kajian dalam metodologi. Teknik persempelan yang digunakan ialah teknik khusus di mana hanya segelintir bangsa sahaja yang akan terpilih menjadi responden. Malah, teknik rawat berserta juga digunakan seperti berlainan jantina, umur, latar belakang. Ia digunakan sebagai sampel dalam kajian seramai 60 orang responden. Seterusnya, data dan maklumat kajian akan dikumpul dengan menggunakan cara internet dan soal sedikit. Melalui kaedah internet, pengkaji dapat mempunyai maklumat tambahan. Malah, penggunaan soal selidik pula, pengkaji dapat mengumpul data dengan tepat dan bersesuaian dengan objektif kajian. Terdapat 3 bahagian utama iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C.
Bahagian A adalah mengenai latar belakang responden, sebagai contoh umur responden dan pekerjaan. Bahagian B pula ialah soalan berkaitan dengan mengenal pasti penerimaan masyarakat tentang kewujudan masyarakat pelbagai aliran di negara Malaysia. Yang terakhir ialah bahagian C. Bahagian C pula terdiri daripada beberapa soalan yang berkaitan dengan mengenal pasti kewujudan sekolah pelbagai aliran terhadap hubungan etnik. Saya akan membentangkan bahagian dapatan kajian. Dapatan kajian mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian A, B dan C. Bahagian A iaitu data demografi responden, bahagian B objektif pertama dan bahagian C objektif yang kedua. Untuk bahagian A iaitu data demografi responden mempunyai 6 faktor. Yang pertama jantina, kedua umur, etnik, tempat tinggal, pekerjaan dan yang keenam adalah tahap pendidikan. Jadi saya akan terangkan satu persatu faktor. Okey, untuk faktor yang pertama iaitu jantina, kami bahagikan kepada 2 kategori saja, iaitu lelaki dan perempuan. Antara dua ini yang tertinggi adalah daripada kaum wanita ataupun perempuan dengan memenuhi 45 orang responden bersama 75%. Hal ini demikian kerana kaum wanita lebih mempunyai masa dan lebih tertarik mengenai isu. Terusnya daripada faktor yang kedua iaitu faktor umur, membahagikan kepada 5 kategori. Saya akan mengambil yang tertinggi dan terendah saja. Kategori umur yang tertinggi adalah 21 hingga 30 tahun. Umur 20-an ini merupakan umur yang terdedah dengan rakan yang pelbagai etnik seperti Melayu, Cina dan India. Mereka lebih memberi kesan kepada diri mereka apabila wujudnya isu kewujudan sekolah pelbagai aliran yang akan memberi kesan kepada hubungan etnik mereka. Selain itu, umur 20-an juga mereka lebih mengambil berat tentang kewujudan sekolah ini kerana mereka akan ke fasa perkahwinan dan memperolehi anak yang akan menghantar sekolah anak mereka dan akan lebih menganalisis mana yang lebih baik, sekolah vernacular ataupun sekolah satu aliran saja, berbanding dengan umur 41 hingga 50 tahun satu ke atas kerana mereka kurang terdedah dengan gadget untuk lebih mengetahui tentang isu semasa berkenaan dengan isu kewujudan sekolah pelbagai aliran ini memberi kesan ataupun tidak, dan mereka tidak mempunyai anak untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah, dan mereka kurang untuk mengetahui tentang alam persekolahan berbanding dengan umur yang 20-an kerana mereka akan memberi anak-anak mereka pelajaran yang baik. Untuk faktor etnik, kami bahagi kepada 4 kategori iaitu Melayu, Cina, India dan lain-lain. Antara 4 kategori ini yang tertinggi daripada kaum etnik Melayu. Anda boleh lihat di catapan ini, sebanyak 37 orang responden bersama dengan 61.67% ataupun 62% yang beretnik Melayu. Selebihnya adalah daripada etnik yang lain. Okey, hal ini demikian kerana majoriti penduduk Malaysia adalah daripada etnik Melayu yang ingin mempertahankan martabat Melayu seperti bahasa Melayu sebagai bahasa utama di Malaysia ini. Oleh sebab itu, Melayu lebih tertarik untuk menjawab isu ini berbanding kaum lain. Seterusnya adalah faktor tempat tinggal. Kami membahagikan kepada 3 kategori iaitu bandar, luar bandar dan pinggir bandar. Antara 3 kategori ini yang tertinggi daripada kategori tempat tinggal di bandar. Anda boleh lihat catapan ini menunjukkan bandar memperolehi 7% kerana kawasan bandar mempunyai penduduk dari pelbagai etnik yang lebih mengetahui tentang kewujudan sekolah pelbagai aliran ini kerana bandar lebih terluas dan terdedah daripada pelbagai etnik. Seterusnya daripada demografi responden berdasarkan pekerjaan. Okey, kami bagi kepada 5 kategori. Anda boleh lihat di catapan ini. Okey, yang tertinggi adalah daripada pelajar kerana pelajar lebih tertarik untuk menjawab soalan-soalan yang kami akan berikan kerana mereka lebih terdedah daripada isu kewujudan sekolah pelbagai aliran ini yang beri kesan kepada hubungan etnik. Selain itu, pelajar juga sering diberi tugasan untuk menilai etnik di Malaysia ini sama ada masih ada perpaduan ataupun tidak. Dan akhir sekali, demografi responden berdasarkan tahap pendidikan. Anda boleh lihat di catapan ini, kami membahagikan kepada banyak kategori. Anda boleh lihat. Okey, yang tertinggi, saya akan analisis yang tertinggi saja iaitu daripada ijazah. Kerana pelajar ijazah ni golongan daripada umur 20 tahun ke atas dan mereka lebih matang untuk lebih mengetahui tentang etnik di negara ini dan lebih matang untuk membuat satu keputusan dan analisis sama ada ia baik ataupun tidak berbanding dengan pelajar sekolah. Itu sahaja daripada saya dan seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Saya akan sambung dapatan kajian iaitu bahagian B. Bahagian B ialah kami mengenal pasti dan menganalisis penerimaan masyarakat terhadap kewujudan sekolah pelbagai aliran. Dalam bahagian ini, kami mendapati bahawa sebenarnya rata-rata masyarakat di luar sana menerima dengan baik kewujudan sekolah pelbagai aliran.
melalui kajian yang soal sidik yang kami jalankan, sebenarnya masyarakat mementingkan fungsi sekolah itu sendiri, iaitu sekolah merupakan tempat di mana untuk membina integrasi dan perpaduan di antara masyarakat yang berbilang kaum, berbilang etnik. Mereka tidak mempersoalkan kewujudan sekolah berpelbagai aliran, iaitu sekolah aliran Cina, aliran Melayu dan aliran India. Tetapi mereka lebih mementingkan pembinaan sekolah itu sebagai tempat atau satu medium pembelajaran untuk membina integrasi dan perpaduan. Hal ini dapat dibuktikan di mana seramai 90% iaitu 57 orang bersetuju dengan soalan di mana sekolah itu ialah tempat untuk membina integrasi dan perpaduan. Selebihnya ialah 5% yang tidak bersetuju iaitu 3 orang. Melalui soal selidik yang dijalankan, seramai 22 orang bersamaan 36.7% tidak bersetuju terhadap sistem sekolah vernakular yang diamalkan sejak dahulu lagi, di mana yang menjadi kepada pembentukan identiti nasional. Mereka tidak bersetuju kerana sebenarnya sekolah pelbagai aliran ini telah wujud sejak dulu lagi dan sebenarnya kepelbagaian etnik yang wujud di Malaysia dari dulu lagi mereka telah bersekolah di sekolah kepelbagaian aliran. Maksud di sini ialah contoh yang kita dapat lihat pada zaman dahulu lagi, etnik Melayu bersekolah di sekolah yang majoriti ialah etnik bukan Melayu. Sama juga seperti etnik Cina dan etnik India. Mereka telah dari sejak dulu lagi kita telah bertukar-tukar budaya dan tradisi di mana kita sendiri secara terbukanya dapat bersekolah di mana sahaja di sekolah pelbagai aliran tanpa mementingkan status sekolah tersebut. So, dari sini kami dapat menganalisis bahawa sebenarnya rakyat Malaysia sangat terbuka dan sangat berkongsi budaya yang ada di Malaysia. Interaksi yang wujud antara 3 budaya utama ini iaitu etnik India, etnik Melayu dan etnik Cina sebenarnya dapat mewujudkan satu keunikan yang sangat baik demi kepentingan bersama iaitu mewujudkan perpaduan yang ada. Perpaduan yang sedia ada dan sentiasa memelihara perpaduan dan mengekalkan perpaduan itu sendiri. Saya akan menyambung dapatan kajian bahagian C iaitu objektif kedua. Jadual di sebelah menunjukkan bahawa jumlah kewujudan peratusan sekolah pelbagai aliran terhadap hubungan etnik. Di dalam jadual ini juga menunjukkan hasil analisis daripada kekerapan iaitu setuju dan tidak setuju dan juga merupakan soalan-soalan yang dikemukakan melalui Google Form sebanyak 8 buah soalan. Kami telah menganalisis bahawa penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa tunggal dalam pembelajaran perlu diterapkan dalam sistem sekolah kepada pelajar pelbagai etnik agar dapat menggunakannya untuk mencapai perpaduan negara iaitu negara Malaysia. Melalui kaedah Google Form ini, kami telah mengedarkan kepada beberapa responden dan mendapat sebanyak 51 responden yang bersetuju bahawa bahasa Melayu perlu diterapkan sebagai bahasa tunggal dalam pembelajaran. Hal ini kerana bahasa Melayu telah diberi taraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Hal ini juga diperuntukkan dalam dasar bahasa kebangsaan dan merupakan identiti yang melambangkan sesebuah negara itu merdeka dan berdaulat. Penggunaan bahasa Cina, bahasa Tamil dan juga bahasa Inggeris adalah sebagai bahasa pengantar dan juga ia telah diperkukuhkan dalam perlembagaan persekutuan yang telah membenarkan sekolah-sekolah vernakular menggunakan bahasa mereka sendiri seperti bahasa Mandarin dan juga bahasa Tamil. Dan ia juga telah memberi kesan di mana menambahkan lagi jurang antara kaum melalui pelajar kerana kurang interaksi antara kaum yang lain. Okey, mengikut carta di sebelah, seramai 29 orang responden bersamaan 48.3% tidak setuju bahawa masalah perpaduan kaum di negara ini berpunca daripada sistem pembelajaran yang tidak selaras dengan wujudnya sekolah pelbagai aliran. Okey, hal ini demikian kerana dengan adanya sekolah pelbagai aliran bukan sahaja berpunca daripada masalah perkauman, terdapat juga pelbagai aspek seperti aspek politik, ekonomi, media sosial dan sebagainya. Kerana pada era ini banyak berita palsu yang telah diedarkan yang menyebabkan berlakunya keregangan antara kaum. Kesimpulannya, kewujudan sekolah pelbagai aliran terhadap hubungan etnik mempunyai banyak tanggapan iaitu setuju dan tidak setuju. Namun begitu, setiap kumpulan etnik perlulah memainkan peranan bagi membasmi isu berkaitan dengan sekolah pelbagai aliran bagi memastikan pendidikan perlu diteruskan sama ada kewujudan sekolah pelbagai aliran maupun vernakular. Pendidik yang digunakan sekarang juga perlulah menjaga perpaduan sesama kita agar konflik perkauman seperti peristiwa 13 Mei tidak berulang kembali.
Perpaduan kaum ini amatlah penting bagi menyumbang ke arah menjadikan Malaysia sebagai negara maju, aman dan bersatu padu. Seterusnya, saya akan berkongsi tentang pengalaman mengendalikan tugasan dalam aspek kemahiran insaniah. Okey, kemahiran insaniah itu apa? Kemahiran insaniah adalah kemahiran generik yang merendasi pelbagai domen pembelajaran, merangkumi kepribadian dan juga kemahiran berkumpulan. Kemahiran insaniah ini adalah antara elemen yang dikenal pasti amat kritikal dalam dunia pekerjaan yang bersifat global. Bahkan sebagai seorang pelajar institusi pengajian tinggi tidak terkecuali dalam memiliki kemahiran insaniah ini bagi memenuhi kehendak sebagai seorang pelajar yang berpengetahuan tinggi dan juga berketerampilan. Terdapat 7 kemahiran insaniah yang perlu dikuasai. Pemikiran kritis dan menyelesaikan masalah, kemahiran berkomunikasi, kemahiran berpasukan, kemahiran berterusan dan pengurusan maklumat, kemahiran keusahawanan, etika dan moral profesional dan juga kemahiran kepimpinan. Pengalaman kami dalam melaksanakan tugasan ini terdapat banyak kemahiran insaniah yang kami gunakan. Antaranya termasuklah pemikiran kritis dan juga menyelesaikan masalah di mana kami mencari solusi bagaimana mengagihkan tugas-tugasan supaya setiap ahli kumpulan dapat melaksanakan tugasan dengan lebih efektif. Adalah kemahiran berkomunikasi di mana komunikasi yang berkesan dan juga baik akan menghasilkan satu keputusan yang menguntungkan dan juga memberangsangkan semua pihak. Yang ketiga, kemahiran berpasukan. Perbezaan umur, tempat keberadaan dan juga latar belakang yang berbeza tidak menghalang untuk kami sebagai satu kumpulan yang proaktif. Biarpun kami tidak dapat bersua muka untuk berbincang, tapi kami tetap semangat dan juga rancak berbincang di media sosial seperti WhatsApp. Keempat, kemahiran berterusan dan juga pengurusan maklumat di mana kami mencari maklumat daripada pelbagai sumber seperti internet, buku dan juga jurnal di mana semua sumber-sumber rujukan ini memberi sedikit sebanyak maklumat bagi kami menyiapkan ataupun melengkapkan lagi tugasan. Adalah kemahiran keusahawanan. Memandangkan kumpulan kami tidak melibatkan perniagaan, maka kemahiran ini dikecualikan. Keenam adalah etika dan moral profesional di mana kami saling hormat menghormati dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah dan juga kami tidak mencampur adukkan masalah peribadi ketika berbincang secara berkumpulan. Akhir sekali adalah kemahiran kepimpinan di mana kemahiran ini melibatkan keupayaan untuk mengamalkan ciri kepimpinan dalam pelbagai aktiviti. Misalnya, seorang ketua telah dilantik bagi memudahkan tugasan. Pengukuhan dan praktikal semasa di universiti menjadi medan kepada mahasiswa dalam memperbaiki dan juga membangun potensi serta mencukil bakat yang ada agar dapat membongkar dan juga menggali sebanyak mungkin kebolehan diri serta diasah dan digilap menjadi sebuah permata yang tidak ternilai, menjadi bintang yang bergemelapan di institusi pengajiannya. Maka tidak heranlah mahasiswa yang mempunyai kemahiran insaniah yang tinggi dapat mengharumkan nama universiti dan juga negara.